Hari ni aku nak share dengan korang semua breakdown pasal trailer Ultraman Regulus. Bagi sesiapa yang masih lagi belum menonton trailer Ultraman Regulus ni, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Siri spin-off Ultraman Regulus ni akan ditayangkan pada 23 Mei 2023 dan kita boleh tengok siri spin-off tu kat channel YouTube Ultraman Official juga. So, sekarang jom kita masuk ke breakdown trailer Ultraman Regulus. Trailer ni dimulakan dengan menunjukkan babak Master Alude cakap kat Regulus, kalau kau tak ada nak pergi mana-mana, kau stay lah sini dan belajar dan menguasai seni bela diri Cosmo Beast style. Dari ayat ni kita boleh nampak lah yang Regulus ni kemungkinan besar bukan penduduk asal planet D60 ni. Ada info yang mengatakan yang Regulus ni secara tiba-tiba saja sampai kat planet D60 ni. Entah apa yang jadi kat dia sebelum tu masih lagi belum diketahui. Lepas tu, kita ditunjukkan babak di mana Regulus sedang menjalani latihan bersama-sama dengan kawan-kawan dia iaitu Spica, Albio, Farud sambil dipantau oleh Foros. Kemudian, ada babak yang menunjukkan Foros mengarahkan Regulus supaya meneruskan basic training dia supaya dia dapat memahami kekuatan sebenar dia. Dalam masa yang sama juga, ada ditunjukkan babak di mana Foros tengah sparring dengan Tuban. Lepas tu ditunjukkan babak di mana Regulus dan Spica berada dalam gua. Dalam gua tu, Spica sedang menunjukkan satu corak yang bercahaya. Corak tu sama macam corak yang ada kat lengan Regulus. Oh, lupalah aku nak bagi tahu. Kalau korang tengok trailer ni, kita boleh perasan yang Regulus early version ni tak ada apa-apa corak pun kat lengan kiri dan kanan dia. Tak macam Regulus yang kita tengok dalam The Destined Crossroad. Okey, sambung balik pasal trailer. Lepas Spica tunjuk corak dalam gua tu, Spica pun bagi tahu kat Regulus yang dia kena berkomunikasi dengan Cosmo Beast. Agaknya Cosmo Beast ni macam benda bernyawa lah kot. Pada masa tu juga ada satu makhluk berbadan kelabu dan bertanduk tengah berdiri kat belakang Regulus. Ada yang kata dia tu adalah Absolute Diavolo early version. Kemudian kita ditunjukkan aksi pertarungan Tuban dengan kaiju bernama Besa. Lepas tu adalah babak Regulus sparring dengan Tuban. Sambil tu Tuban bagi nasihat kepada Regulus supaya kawal emosi dia semasa berlawan. Kemudian kita ditunjukkan dengan jurus serangan daripada Albio yang bernama Leaping Spirit Crane Strike. Mungkin serangan tu dibuat terhadap Regulus sebab babak seterusnya menunjukkan Regulus sparring dengan Albio sambil dipantau oleh Foros. Kemudian kita boleh tengok Farud lah keluarkan jurus serangan dia bernama Phantom Water Snake Strike. Serangan tu dibuat terhadap Regulus sebab dia orang berdua pun tengah sparring. Lepas tu ditunjukkanlah babak di mana Regulus dengan makhluk yang dikatakan Absolute Diavolo early version tu tengah macam berlatih perkuatkan tenaga dalaman dan atas diorang tu ada batu. Seolah-olah macam batu tu tak boleh hempap diorang disebabkan tenaga dalaman diorang tu. Sambil tu Foros tengah bagi tahu diorang supaya berusaha keras supaya diorang boleh bersatu dengan Cosmo Beast. Kira macam Cosmo Beast ni memang benda bernyawa lah dan bukan setakat seni bela diri pun. Kemudian ditunjukkan babak di mana Regulus tengah sparring dengan Diavolo early version tu. Lepas tu ada babak di mana Regulus cuba untuk menenangkan Diavolo dan juga Spica dalam satu tempat yang gelap. Tengok gaya Diavolo dan Spica tu macam tengah ketakutan. Apalah agaknya yang jadi pada masa tu kan? Regulus pun siap cakap yang kita akan hadapi benda ni bersama-sama. Kemudian kita ditunjukkan dengan babak serangan terhadap planet D60 yang dilakukan oleh Magma Invasion Army yang diketuai oleh Laksamana Vulcan. Lepas tu kita boleh tengoklah yang Vulcan dengan mudah dapat membelasah Regulus. Vulcan turut bertarung dengan Foros dan juga Tuban. Selain tu, Albio dan Farud pun berlawan dengan Vulcan. Nampak gaya si Vulcan ni macam kuat betul. Lepas tu ada babak menunjukkan yang Regulus seolah-olah kecewa sebab tak berjaya nak mengalahkan Vulcan tu. Dia macam tak sabar nak balas dendam terhadap Vulcan. Kemudian Regulus mendatangi Tuban dan dia minta tolong Tuban untuk jadikan dia lebih kuat. Mungkin pasal dia memang nak sangat kalahkan Vulcan tu.
Lepas tu ada babak yang menunjukkan Regulus berlawan dengan Kaiju Bezer. Kemudian ada babak menunjukkan dua askar Magma Invasion Army, satu jantan, satu betina. Disusuli pula dengan babak pertarungan di antara askar-askar Magma dengan Foros, Albio, Farud dan juga Spica. Kemudian diorang berempat ni cakap, penumbuk kami adalah demi keamanan. Dalam masa yang sama juga ada kedengaran suara askar Magma Invasion Army yang mengatakan diorang nak tangkap pahlawan Cosmo Beast sebab harga mereka mahal. Uish, diorang nak tangkap sebab nak jual balik ke? Aku syak mesti diorang ni ada sindiket pertarungan haram. Alah, macam judi laga ayam tu, kalau dapat pahlawan Cosmo Beast, mesti diorang boleh menang bila bertarung. So, boleh buat untung. Ini aku agak-agak je lah. Ditunjukkan juga babak Regulus berlawan dengan askar Magma Invasion Army sambil lepas tu Master Alude melepaskan jurus serangan bernama Juggernaut Charging Buffalo Strike. Nama jurus ni adalah jurus sama digunakan oleh Absolute Diavolo. Diavolo dapat guna jurus ni dikatakan selepas dia telah membunuh Master Alude. Kita maybe akan ketahui sama ada kisah ni benar atau tak bila kita tengok siri Ultraman Regulus ni. Kemudian ditunjukkan babak di mana Vulcan mengatakan bahawa akan berakhirnya riwayat Cosmo Beast Style sambil memaparkan Vulcan tengah cekik Regulus dan bersedia nak lepaskan serangan pemusnah kat Regulus. Lepas tu kita ditunjukkan di babak di mana corak-corak mula timbul kat lengan kiri dan kanan Regulus sambil Regulus mengisytiharkan bahawa dia adalah Grand Master Cosmo Beast Style. Dalam masa yang sama, kita dapat tengok Regulus dapat belasah Vulcan dan juga Kaiju Baraba. Kemudian kita diperlihatkan dengan aksi Regulus yang menamakan dirinya dengan gelaran baru iaitu Regulus of the Red Dragon and White Tiger Fist. Kita dah pun sampai ke babak terakhir trailer ini di mana kita dapat tengok early version Regulus nak berlawan dengan Ultraman Leo. Persoalan yang timbul kat sini, kenapa Leo datang menemui Regulus? Adakah dia sedang mencari Regulus yang hilang dan akhirnya dia dapat temui semula Regulus kat planet D60? So, adakah Regulus ni sebenarnya memang penduduk planet L77 sama macam Leo dan Astra? Pasal itulah aku berharap kita semua akan temui jawapannya dalam siri Ultraman Regulus ni. Oh ya, kalau korang perasan tak, Ultraman Leo pada masa ni dia tak ada bracelet yang dia dapat daripada Ultraman King yang dia pakai kat lengan dia tu. So ini bermaksud Leo pada masa ni belum pernah lagi menjadi pahlawan Ultra kat bumi. Kemungkinan besar Leo masih adalah pelatih je kat planet L77 tu. So itulah dia breakdown daripada trailer siri Ultraman Regulus. So kita boleh tengok beberapa watak penting yang memainkan peranan terhadap Ultraman Regulus untuk menjadikan dia Ultraman yang kuat. Tapi aku juga menantikanlah untuk tahu jawapan siapakah sebenarnya makhluk berwarna kelabu dan bertanduk tu. Adakah betul dia tu memang Absolute Diavolo early version? Aku memang nak tahu sangat, dan betul ke dia bunuh Master Alude? So orang kata apa, cerita tu memang aku ternanti-nanti lah. Selain tu, aku juga nak tahu macam mana Ultraman Regulus tu boleh datang ke planet D60. Apa yang dah terjadi sebenarnya kat dia sampaikan dia boleh sampai dekat planet D60 tu? Adakah memang dia berasal dari planet D60 ataupun dia ni sama je asal dia dengan Leo dan juga Astra, iaitu dari planet L77. So, itu saja breakdown trailer daripada aku. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.